Hai, Assalamualaikum. Dapat ke? Tengok. Okey tak? Macam mana sekarang? Ini first time Mira nak buat live kat sini. Jadi tak tahu apa yang kita nampak Okay, this one group. Okay, settle. Sekejap ya. Banyaknya motor tiba-tiba. Lalu lalang, lalu lalang. Hai, Assalamualaikum. Dapat dengar tak? Apa yang Mira cakap ni first time ni. Nak buatnya di Facebook page ni. Yelah, tak pernah buat kan. Kau pegang gerung bunyinya. Alright. Tak apalah, kita tunggu sekejap Kalau ada orang kita tunggu. Dapat dengar tak? Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kalau dapat tengok video ni, dapat dengar suara Mira ni, tolong komen dengar ya. Sebab ni first time Mira nak cuba. Dekat page. Ni first time nak buka page. Ada tak orang menengok ni? Laju penuh. Ya. Ada tak?
Hai, Assalamualaikum semua. Dengar bunyi burung kan? Hai, Assalamualaikum semua. Dengar bunyi burung je kan? Aduh, kelakor lah. Okay, ni first time, tak apa. Kita perlahan-perlahan kayuh ya. Dengar bunyi burung je kan? Aduh. Kita perlahan-perlahan kayuh ya. Oh, tengah video chat. Yalah. Ada tak orang? Ni first time ni cuba. You ni Hai Ayuni. Hai Ayuni. SKB More by Ayuni. Hai Kamira sayang. Hai Ayuni sayang. Dapat tak, senang tak dapat ni? Sebab macam first time, macam sebab first time Mira nak buat live dekat page. Dapat tak, senang tak dapat ni? Sebab macam first time buat. Jadi macam saya guna FB page. Macam ni dah bagus, terbaik. Guna page kan. Itulah Mira pun baru cuba nak guna page ni sebenarnya. So memang kalau tak mula, sampai bila pun memang tak mula lah guna page ni kan. Okay, tak apa, kita start perlahan-perlahan. Ni first time, mula-mula nak cakap Assalamualaikum pada Ayuni dan semua. Okay, ini challenge untuk kita nak buat live, yang kita sahut daripada kat CF kan. Jadi dalam masa yang sama, kita nak berkongsilah manfaat pada ramai orang. Okay, so siapa yang tengok video ni, jika anda rasa ianya perlu untuk dikongsi pada orang lain, insyaAllah Mira akan sharekan bagaimana Mira melalui dunia terapis, dunia menterapikan diri sendiri, dan dunia untuk mengeluarkan diri daripada keadaan ketakutan, keresahan, dan yang paling ni adalah kemurungan lah. Okay, thank you Ayuni, sangat responsif. Okay, mungkin hari ni pendek je sebab kita kan dah lama tak buat live kat bahagian ni pun, page ni pun kan. Tapi Mira nak share. Okay, sebenarnya kan ramai zaman sekarang ni yang hadapi masalah ni. Sebab dulu kan Mira pun hadapi perkara ni, dan ianya tidak mudah untuk kita keluar daripada keadaan tu. So kalau yang korang tahu, apa yang Mira alami adalah mengalami kehilangan 2 orang anak. Okay, dan ianya berlaku pada tahun 2017 dan 2019. Dan selepas itu, fasa selepas Mira berpantang anak yang kedua, yang berpantang tanpa anak ni, sebulan selepas tu kerajaan Malaysia isytiharkan COVID dan kita pun lockdown. Jadi walaupun lockdown, sebenarnya Mira happy sebab ada kawan kat rumah. Itu husband bekerja dari rumah.
So Allah tu maha mengetahui dan maha merancang. Dia tahu kalau kita kehilangan ni, kita akan takut bila kita bersendirian. Jadi dihadirkan keadaan COVID tu di mana satu dunia mengalami kesedihan seperti mana Mira mengalami kesedihan ketika itu. Dan Alhamdulillah keadaan tu taklah mudah sebab ianya mengambil masa 2 tahun. Okay, itu adalah fasa yang kedua selepas anak yang kedua lah. So thank you Ayuni bagi love. Thank you. Okay, fasa ni tak mudah tapi ianya boleh diusahakan. Okay, Mira nak beritahu untuk you guys yang buat SKVN juga, yang you all juga membantu orang di luar sana untuk mendapatkan MyTropic. Sebenarnya isu ini ramai sangat yang memerlukan. Sebenarnya menarik tajuk hari ni. Betul kan? Sebab Mira cerita ni sebab Mira alami sendiri. So, jadi lebih mudah untuk nak bercerita dan apakah pengalaman yang Mira lalui. Sebenarnya banyak type of terapi alam yang Mira lakukan sepanjang 2 tahun selepas COVID, semasa COVID berlangsung. Selepas tu Mira mengalami proses-proses pembelajaran di mana untuk meningkatkan keyakinan diri, mengenal diri sendiri, macam itulah lebih kurang. Jadi pada masa tu tak ada MyTropic. Okay, masa tu tak ada MyTropic. Jadi Alhamdulillah kita usahakan apa yang sebaiknya. So pada anda yang mengalami keadaan tekanan ataupun stres ataupun dalam keadaan kemurungan, sebenarnya bukannya orang yang berada di rumah saja ataupun suri rumah saja yang mengalami keadaan ni, mengalami tekanan ke ataupun keresahan ke ataupun kerisauan ke. Nak zaman sekarang kerisauan tentang ekonomi tu sangat besar sebab ramai orang yang berada dalam cabaran hidup ekonomi sekarang kan, dengan kos sara hidup yang tinggi, dengan ada yang dah kena buang kerja kan, ada yang bekerja, ada yang berniaga tapi terpaksa dikecilkan supaya lebih boleh menampung kos-kos yang ada. Jadi semua orang sekarang berada dalam di level tekanan. Okey, paling tidak memang akan ada, cuma bagaimana diorang kontrol. Okay, Mira nak bagi tahu kalau korang berada dalam keadaan tekanan ni, ialah apa tau, tajuk kita memanglah tekanan, kemurungan dan susah nak melepaskan keadaan kita. Tapi Mira nak bagi tahu korang, kalau korang berada dalam keadaan ni, fasa-fasa berada dalam tekanan ni, korang jangan ingat korang berseorangan. Sebenarnya ada ramai lagi orang kat luar sana yang berhadapan dengan keadaan macam ni. Jadi korang jangan segan silu untuk memilih circle yang terbaik. Okay, pertama ialah pilih circle yang terbaik, circle yang positif, circle yang sentiasa bercakap positif, yang sentiasa mendoakan para sahabat mereka. Thank you bagi ikon. Thank you. Nanti sharekan tau you ni, mana tahu share kat grup-grup ke, nanti mana tahu ada rakan-rakan yang mungkin dalam keadaan tekanan dan stres sekarang. Okay, so mungkin suri rumah, sebab suri rumah dia nak kelola anak-anak, dia nak kelolakan rumah tangga, makanan, diorang sangat penat, tahu tak? Diorang sangat penat. Dan sama juga dengan orang yang bekerja. Sebab orang bekerja, mereka akan ada proses di mana diorang nak perlu capai KPI dekat office. Betul kan? Pilih circle yang betul, yang baik. Kita dekat office pun ada nak kena capai KPI yang tertentu. KPI ni dia akan menyebabkan kita stres. Menyebabkan kita stres. Tapi kita senyum sebab perkataan stres. Jadi kita tak ada stres lah bila kita senyum kan. So bila diorang stres tu bagus. Stres tu bagus untuk membentuk diri kita menjadi orang yang lebih berdaya tahan. Tetapi jika stres tu terlampau tinggi, ia akan menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan yang tak seronok. So, maka mulalah darah tinggi naik lah, migraine lah, sakit dada lah, sakit jantung lah, mulalah perhubungan suami isteri jadi teruk lah. Thank you Unishare. Mulalah hubungan dengan anak-anak jadi double trouble lah. Maka macam mana kita nak berada dalam keadaan tenang? Okay, Mira suka prinsip kita tenang. Orang tenang pasti akan menang. Okay, Mira percaya dengan perkara ni. Sebab sewaktu Mira berada dalam keadaan dahulu, iaitu stres ataupun kemurungan, ketakutan ni, apa yang Mira lalui setiap hari adalah bila malam je akan berlaku susah nak tidur. Bila malam je susah nak tidur. Sebab apa? Sebab nanti mesti kita macam Mira akan teringatkan anak yang meninggal tu. Sebab kita expect anak tu hidup, tapi masalahnya anak tu tak hidup.
Okey, mana ada orang nak bersalin, nak sediakan kain kafan. Dah tentulah kalau bersalin orang nak sediakan barang baby. Alhamdulillah, Mira barang baby semua dah ada. Semua kelengkapan ada, cuma baby je tak ada. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Sebab Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Dan pada keadaan tu Mira tak faham. Okay? Mira anggap anak tu adalah milik kita, milik Mira. Jadi Mira rasa macam, kenapa dia ambil anak aku? Kenapa dia ambil anak aku? Okay? Kedua jangan suka tanya kenapa tau. Kenapa? So bila kita tanya, "Hi Ira, thank you for watching." Bila kita banyak tanya kenapa, kenapa aku dia uji, kenapa aku uji orang lain tak. Sebenarnya kalau ya betul kan you ni macam kehilangan arwah ayah. Ya betul. Al-Fatihah buat mereka ya. Semoga mereka tenang kat sana. Okey, ditempatkan di kalangan golongan yang beriman. Amin. Okey. Jadi bila kita dalam keadaan begitu, Mira akan mula berada dalam keadaan tekanan. Okey, sebab Mira tak faham anak itu milik Allah. Kenapa aku perlu nak rasa aku kehilangan sedangkan Allah memberi pinjaman? Okey, bila kita memegang ataupun menggenggam dunia, maka kita akan lupa yang kita ni sebenarnya apa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita di atas muka bumi ni adalah dua, iaitu pertama menjadi hamba Allah, kedua menjadi khalifah di atas muka bumi, iaitu menyampaikan kebaikan ataupun manfaat kepada ramai orang ke atas muka bumi ini. Tetapi kita dah lupa janji kita. Okey, jadi itu yang menyebabkan Mira tekanan. Bila kita rasa itu kita punya, kita akan rasa tekanan. Jadi untuk melepaskan tak mudah. Untuk melepaskan tak mudah. Betul kan? Yang Yun cakap yang memang berbeza anak dan ayah tapi tetap kehilangan. Ya, tak kisah anak ke ayah ke apa pun. Bayangkan kalau kita ada kucing pun kita akan rasa betapa sedihnya. Sebab kita manusia yang dianugerahkan Allah mempunyai emosi, mempunyai perasaan, mempunyai kasih sayang. Jadi kita tak akan lari daripada keadaan itu. Jadi ketika tu Mira tak boleh terima. So apa yang menyebabkan tak boleh terima, Mira jadi tekanan, stres, tak boleh tidur. Sepanjang 2 tahun tak boleh tidur. Tapi namun begitu Mira pergi belajar mengenal diri, mengenal Allah, memperbaiki root chakra kita. Kalau anda faham, memperbaiki asas dalam badan kita ni, iaitu memperbaiki semula perasaan kita, memperbaiki pemikiran kita, kefahaman kita. Okey, jadi bila kita rasa menggenggam tu yang kita jadi stres. Jadi untuk melepaskan tak mudah. Okey, jadi salah satu apa yang Mira buat, sebenarnya banyak sangat terapi 2 tahun yang Mira buat. Dan Alhamdulillah Mira belajar terapi sehingga kan Mira juga menjadi seorang terapis. Dan Alhamdulillah dapat membantu juga orang keliling yang berada dalam keadaan yang memerlukan. Sebab masa Mira dalam keadaan kekusutan, Mira rasa dunia ni gelap sangat. Jadi kalau korang mengalami masalah ataupun isu yang macam korang rasa macam korang je yang hadapi, sebenarnya tak. Sebenarnya ramai orang kat luar sana yang berhadapan dengan keadaan kesedihan, kehilangan, ketakutan sebab kita tidak melepaskan. Okay? Mira cakap ni semoga mengingatkan diri Mira sebab kehidupan kita kalau panjang umur, rezeki, banyak lagi yang kita nak hadapi. Semoga Allah bantu kita semua untuk hadapi keadaan ini. So, salah satu yang Mira buat adalah ketika waktu tu tak boleh tidur sehingga kan menyebabkan Mira berada dalam keadaan ketakutan di mana Mira merasakan ada orang melihat Mira. Okey. Minum air, bismillah. Masa tu Mira rasa ada orang nampak, orang tengok Mira. Macam Mira duduk macam ni, lepas tu Mira rasa macam ada orang tengok aku ke? Lepas tu buat kerja, aku nampak macam ada orang lah. Okay. Okay guys, nak bagi tahu, kalau korang dalam keadaan kemurungan, kesedihan yang terlampau, korang kena faham, makhluk halus ni suka pada anda yang berenergi rendah. Okay, Mira belajarlah berenergi juga sebab nak perbaiki diri ni tak mudah. Jadi bila korang berada dalam keadaan yang sangat sedih, korang berada sangat tekanan, depression, anxiety yang sometimes boleh menggigil. Dan Mira adalah seorang yang berada keadaan di state yang mana kalau Mira nak tertidur ni, takut ni aku terlelap, aku mati ke apa.
Itu yang Mira rasa ketika keadaan tu. Jadi keadaan tu tak mudah. Keadaan tu tak best. Sebab apa macam ni, kalau energi kita pun tengah down, kita akan menarik orang keliling pun yang macam sampah. Macam sampah. Jadi datanglah toksik-toksik yang keliling-keliling yang entah mana datang. Bukan apa, sebab kita sendiri menjadi wifi. Kita sendiri menjadi penarik kepada benda-benda yang busuk. Sebab kita sendiri sedang busuk. Kalau kita sedang sakit, kita memang takkan boleh mengaku, ya aku okey lah, kita akan cakap macam tu. Tapi untuk orang yang berada dalam keadaan macam ni, dia dah, perasaan dia dah rosak, pemikiran dia dah rosak. Sebab bila kita kan, Ayu ni cakap kita kena kawal dan reda kan. Lepas tu Ayu ni cakap fikiran bercelaru pun akan rasa macam tu juga. Betul. Lepas tu Ayu ni cakap macam rasa ada orang tengok kita. Yes. Kalau ada rasa orang tengok kita ni, bermaksud kita di state yang sangat rendah, di mana aura badan kita semakin kecil, dan benda-benda tak baik. Kalau orang nak hantar sihir, that moment is the best time lah, kata dia. Sebab kita sedang dalam keadaan yang rendah sangat energi kita. Lepas tu Ayu ni cakap apa? Saya kat dapur selalu macam tu, padahal dapur selalu bersih. Okey, Ayu ni dah cakap pasal dapur kan. Kalau Ayu ni rasa macam ni, ialah salah satu yang Ayu ni boleh buat ialah cleansing dapur tu. Cleansing dapur tu mungkin Ayu ni boleh membayangkan di kawasan dapur tu, Ayu ni cuba, kalau Mira lah kan, ada EO ke apa ke, ataupun paling mudah pun garam pun boleh. Ambil garam, masukkan dalam botol yang kita main spray-spray tu. Lepas tu kita spraykan kawasan dapur kita tu. Lepas tu kita cleansing, baca Al-Fatihah, minta Allah, ya Allah, kau bersihkanlah dapur ni, energinya harmonikanlah. Macam tu je, submit secara total, kerana Allah Ta'ala, hanya Allah je yang dapat cleansingkan dapur tu. Itu bermaksud kita dah direndah, energi kita dah rendah lah tu. So kita kena cleansing rumah kita, bilik tidur kita, ruang tamu rumah semua kena cleansing. Kalau kita ada office pun kena cleansing. Kalau ada kereta, bisa kata kereta kita pun apsalah hasil rosak tu, rosak ni, kereta pun kena di-cleansingkan dan di-energizekan semula. Maksudnya perkara ni kita tak nampak, tapi bila kita dah pernah merasai keadaan tu, kita dah kena. Bukan buat tiap hari, buat satu kali je Ayu ni. Buat satu kali, niatkan, minta Allah, ya Allah, kau harmonikan rumah tangga aku ini kan, lindungilah. Sebab apa kalau dah start ada macam tu, nanti perkara-perkara yang tak best akan datang. Mungkin nanti rezeki pun tak best lah, yang bukan-bukan je yang akan datang. So tak best lah. So cleansing, bukan diri kita je nak cleansing. Kalau kita manusia, cleansing macam mana? Mandi garam, betul tak? Kita mandi garam. Yelah, Alhamdulillah, ilmu baru garam, tak kisah, garam bukit pun boleh, garam masak pun boleh. Niat saja. Allah itu maha tahu. Sebenarnya kadang-kadang kalau di tahap yang tak ada apa-apa langsung pun, korang boleh niat total, ya Allah, aku nak cleansing rumah. Just cleansing saja. Allah tu maha mendengar. Dia tak ada memerlukan apa-apa. Sebab Allah itu hanyalah kun fayakun. Dia boleh buat apa saja, asalkan kita hamba menyedari keadaan tu yang kita perlu perbaiki. Kita mandi garam kan, mandi garam pun janganlah mandi garam lepas maghrib. Sebab lepas maghrib energi kita dah rendah. Okay, energi bumi rendah. Jadi yang terbaik ni adalah selepas pukul 12 malam, di waktu tahajud semua tu adalah sangat bagus untuk kita energizekan diri kita. Okey, niatkan, ya Allah, aku nak bersihkan diri aku, segala bad energy keluarkan, ya Allah, dan kau hantarkanlah energy yang the best untuk aku, gold energy. Kalau Mira suka cakap the gold energy, bermaksud menyeluruh. Maksudnya daripada segi perhubungan, suami sayang kita dah tak perlu lagi macam abang sayanglah ayang, dah tak payah dah. Sebab once kita rasa penyerahan itu berserah pada Allah, Allah yang akan pegang suami kita, Allah yang akan pegang hati suami kita. So jadi kita pun dah tak perlu rasa macam mencengkam suami aku nak kena jaga. No, dah tak payah. Sebab penyerahan kita secara total, ya Allah, kau peliharakan suami aku. InsyaAllah suami tu akan total sayang pada kita, tanpa kita rasa macam kau sayanglah aku, kau tolonglah aku. Tak payah.
sebenarnya dah tak payah bila masa kita melepaskan semuanya kepada Allah. Sebab tadi Mira cakap, Mira dulu menggenggam sebab Mira rasa anak tu Mira punya, kan. Paksa suami pula kan. So memang tak payah paksa. Nak kalau korang bagi dia orang makan matropik, dia terus akan mengingatimu. Gitu. Kan, mandi garam. Okay, so mandi garam, cleansing rumah, kasih energi rumah lebih harmoni supaya kita boleh perisaikan rumah kita daripada orang kat luar ganggu keluarga kita. Kita serah pada Allah. Betul, kita serah pada Allah. Sebab kadang-kadang kita tak perasan kan. Sebab Mira pun sebenarnya sebelum ni tak tahu pasal ilmu-ilmu ni. Tapi selepas dah alami, dan Mira yakin anak Mira 2 orang, anak sugar 2 orang ni yang pergi ni, sebenarnya Mira sangat bersyukur sebab Allah jagakan mereka. Dan Mira tahu anak ni kalau kita tak dapat nak serve diorang better, kita pun akan berdosa. Jadi Mira bersyukur sebab Allah jaga anak-anak Mira. Dan Mira tahu bila Mira dapat ilmu tu, Mira nak kena share dekat ramai orang. Sebab Mira tahu ada peranan, ada fungsi, ada tanggungjawab yang Mira kena bantu orang kat luar sana untuk terapi diri, untuk to be lebih tenang, untuk lebih harmoni seisi keluarga. Kan. Jadi kalau pada zaman Mira dulu tak adalah matropik. Zaman tu tak ada matropik. Jadi kalau zaman sekarang dah ada matropik, you all boleh gunakan ataupun mengambil matropik 1 hari 2 kali. Untuk apa? Untuk menurunkan hormon stres. Okay, menurunkan hormon stres dalam badan. Dan juga dia boleh rejuvenatekan balik kita punya sel otak yang telah mengecut. Sebab kalau korang faham ataupun korang sedar, sebenarnya kita sedang berperang dengan alam, iaitu di mana apabila berlakunya COVID, okay, sebelum COVID, SKV Puan Kartika, Dr. Syed iaitu founder SKV telah mengeluarkan defense untuk membantu lebih ramai orang kat luar sana. Dan sales SKV pada tahun lepas adalah lebih daripada 100 juta ringgit Malaysia. Okay, jadi Alhamdulillah, asbab daripada itu Allah anugerahkan Dr. Syed sendiri, iaitu pakar doktor perubatan, untuk menghasilkan matropik. Okay, di dalam matropik ni akan adanya bahan-bahan yang menurunkan hormon stres, yang boleh rejuvenatekan balik sel otak kita. Sebab semasa orang yang mengalami COVID ni, sebenarnya otak mereka akan mengecut. Otak mengecut. So kesan yang korang dapat tengok adalah korang cepat lupa. Korang cepat lupa, korang susah nak tidur, korang sukar nak fokus, korang akan mengalami kalau korang tak perbaiki cepat, korang akan mengalami orang cakap nyanyuk. Nyanyuk, okey. Demensia, nyanyuk. Dan kalau korang nak tahu, pada tahun 2050, okey, akan menjadi pesakit demensia ni akan berlaku dalam lingkungan 312% akan mengalami demensia ni. Jadi kita hari ni, jika dah sedar yang matropik boleh membantu korang, di samping korang buat terapi alam, korang juga boleh makan matropik. Dan insya-Allah itu lebih berkesan, insya-Allah, kan. Sebab kita back to Allah, at the same time kita juga ikhtiar melalui matropik. Okay, jadi kita di luar juga kita perbaiki, di dalam juga kita perbaiki. Sebab mungkin korang pun mengalami tekanan sebab nak jaga anak pun korang stres. Bila stres, bateri di badan kita akan menjadi lemah, kan, dah akan menyusut. Jadi korang tanya, kenapa ya aku buat sale tak ada orang beli? So disebabkan kita cepat lemau, dan kedua, kita punya bateri taklah begitu bright. Sebab kita berada dalam keadaan yang tak stabil. So jadi sebelum kita nak orang kat luar sana nampak kita sendiri perlu stabilkan diri kita. So bila kita stabil, kan, maksudnya kita hargai diri kita, kita sayangi diri kita. Dan step ni adalah kita memaafkan orang lain yang kat luar sana. Jika anda ada rasa marah kat orang kat luar yang anda attack, kan, anda marah dia ataupun anda rasa dendam dengan dia, satunya ialah anda turunkanlah kemarahan tu, turunkanlah api kemarahan tu, dan maafkanlah dia, hantarkanlah love energy pada dia.
boleh dengan secara mudah, iaitu kita membayangkan wajah dia dan kita cakap contohnya, "Hey si Fulan, aku sayang pada engkau walaupun kau buat aku sakit, engkau buat aku menderita, engkau memburukkan aku." Contohnya, tapi aku sayang pada engkau, dan kita percaya apa yang kita beri itu yang akan kita dapat. Jadi kita berdamai dengan alam. Bercakap dengan damai ni senang, tapi untuk nak lakukan tak mudah. Apa pun, kita perbaiki otak kita dulu. Kita cuba makan Mytropic, ikhtiar dengan Mytropic, kita rendahkan hormon stres kita. Perlahan-perlahan kita cari diri kita balik dan kita maafkan diri kita dan orang lain. InsyaAllah kita terapkan rasa syukur setiap hari, InsyaAllah kita akan lebih mudah untuk keluar daripada keadaan stres. Okey, kan Ayuni kan? Terima kasih Ayuni teman. Kan betul lah, kemam je Mytropic tu kita ikhtiar. Okay, untuk orang dewasa kita boleh ikhtiarkan dengan Mytropic kan. Untuk kanak-kanak kita boleh ikhtiarkan dengan iKids. Okay, Mytropic dan iKids. So diorang dapat lah, sebab anak-anak zaman sekarang tak macam dulu. Anak zaman sekarang cabarannya besar dari segi teknologi kan, dari segi COVID-nya lagi, diorang terperap kat rumah. Itu efek dia, anak tu susah nak pergi sekolah pun kadang tak berapa nak happy, lambat ingat, kurang daya keyakinan diri, cepat memerontak. Okay? Bukanlah semua anak-anak macam tu, tapi ada segelintir sahaja begitu. Jadi kita cuba bantu dan sampaikan pada orang ramai yang ada isu yang macam tu. Okay? Ya, betul tu Ayuni. Okay, dapat tak sesuatu untuk hari ni? Kan dah sampai, dah pukul 6 suku dah sayang. Kan, diorang jarang bergaul lah. Jadi diorang pun kurang grounding. Kan? So, memang kena grounding. So hari ni yang sebenarnya terapi alam ni banyak. Okay, tapi Mira sharekan untuk hari ni. Dah tadi Ayuni sebut pasal garam, jadi Mira share pasal garam dan cleansing rumah tadi. Okay, nanti besok Mira ceritakan terapi yang lain pula. Sebab banyak sebenarnya Mira mengalami keadaan ni banyak. Sampaikan bila berlaku je keadaan tu, Mira akan tanya master, apa nak kena buat lagi, apa yang nak kena buat lagi. So banyak learning process tu actually diri sendiri yang alami. Allah izinkan diri sendiri yang alami, dan alhamdulillah Allah juga memberi kita peluang untuk cari ilmu. Jadi di situ Mira nak share dekat korang juga, sebab Mira dulu tak ada siapa yang bagi tahu. Jadi bila korang dapat ni, memang Mira nak share kat korang. Semoga ni menjadi satu jihad, menjadi satu pahala lah semoga kan. Takut kan nak masuk kubur gelap-gelap kan, seorang sebab tu kan, banyak dosa pula. Okay, nanti share lagi je Kak. Ya, insyaAllah hari ni memang inilah perjuangannya. Di samping kita nak share pasal Mytropic, kita juga nak bantu orang kat luar sana yang berhadapan dengan pelbagai cabaran. Jadi kalau Ayuni berkongsi dengan orang tentang SKV ataupun tentang Mytropic, tak apa, sabar je dengan diorang, sebab mereka dalam keadaan yang masih tertutup. Diorang dalam keadaan tertutup seperti Mira dulu. Tak ada siapa yang tarik tangan kat luar, tapi alhamdulillah Allah izinkan, lalukan, murahkan rezeki ketika tu sangat-sangat. Sebab nak belajar terapi ni tak murah. Tak murah. Jadi alhamdulillah rezeki waktu tu Allah bagi. Jadi hari ni Mira nak share kat korang, untuk korang supaya apa, Mira faham kalau korang stres, emosi korang stres, anak korang juga akan stres. So apa nak jadi dengan generasi kita yang akan datang? Semua hidup dengan stres, okay? Sedangkan Islam itu adalah agama yang tenang, menenangkan kita. Jadi kita yang nak kena pilih. So sebelum nak pilih, kita kena betulkan otak kita. Otak kita ni kita kena betulkan dulu, kan? Tak mudah dan tak mudah. Betul tu Ayuni. Okay, ada apa-apa soalan tak? Cik, bukan soalan. So tu Mira pun sejak makan Mytropic, alhamdulillah Allah izinkan dapat tidur. Sebab apa? Korang kena faham. Korang janganlah cakap aku tidur 1 jam 2 jam pun okey. Sebenarnya tidur tu, sewaktu tidur tu lah otak kita dia
refresh. So kalau korang tak rehatkan otak, macam mana otak tu nak jadi yang very fresh dan very best kan? Ya, betul. Ada Ayu ni, ada juga jenis terapi yang ikut color kan. Kalau yang menarik good energy kat diri sendiri. Ya, betul. Betul lah Ayu ni. Tak apa, explore lagi, explore. Sebenarnya menarik sangat nak belajar ilmu-ilmu macam ni. Lepas tu nanti kita sharekan. Nanti bila Ayu ni belajar, Ayu ni pun share kat orang lain. Nanti secara tak langsung sebenarnya Ayu ni cakap, aku pun akan dapat ilmu baru lagi. Sebab tu Mira suka nak share. Sebab nanti bila Mira share nanti, InsyaAllah akan ada je rezeki ilmu yang lain yang Allah sampaikan. Oh, itu terapi color ni kan. Kalau yang Anu cakap terapi color ni, ada orang ikut hari Isnin pakai warna putih, hari Selasa pakai color pink, hari Rabu pakai color biru, hari Khamis pakai warna kuning ataupun orange. Itulah terapi. Maksudnya kita mengikut energi alam pada hari itu. So maksudnya kita sealiran dengan energi alam. Gitu. So kalau kita macam tadi kan Ayu ni cakap, kalau nampak ada orang kat dapur rasa macam orang nampak Ayu ni tu, bermaksud base chakra kita tu dah lemah. Jadi kita banyakkan pakai warna merah. Sebab itulah di titik itulah kita punya bateri merah kita dah lemah. Jadi kita kena bantu energi merah tu untuk serlahkan semula. So pakailah baju merah kan, pakai pakaian dalam warna merah ke, pakai baju luaran warna merah ke, ataupun memakan makanan yang color merah. So dia membantu sangat. Kan bila kita belajar lagi macam banyak lagi aku tak tahu macam tu. Ya, ada color-colornya kan. So kalau anak tu dia agresif sangat, janganlah kasih anak tu pakai baju warna merah. Kasih dia pakai baju warna biru ke. So tengok anak kita pun kita boleh tengok kan. So kalau kita pun sendiri jenis yang baran, janganlah pakai merah. Kita kurang dalam pakai merah, pakai soft colour sikit. Suka colour hitam. Itulah, samalah husband Mira pun suka colour hitam. Colour hitam tu pun tak ada apa isu pun. Sebenarnya kita kalau nak ikut colour pun boleh, ataupun mengikut kepercayaan kita lah sebenarnya. Kalau kita percaya, kadang-kadang sebab kita memilih colour tu, sebab colour tu menjadi kekuatan kita tau. Jadi tak apa, kalau suka colour tu dan you rasa you strong dengan colour tu, just pakai. Sebab memang automatic you akan rasa macam, sebab colour hitam kan nampak kita kurus, colour hitam kan nampak lebih elegant, smart gitu kan. So if you rasa hitam tu membuatkan you lebih confident, you rasa hitam tu lebih menyebabkan you lebih nampak image lebih cantik, teruskan. Sebab kadang-kadang jangan dirigidkan otak tu dengan macam aku kena ikut colour ni, aku kena ikut colour ni. Sebenarnya sampai ke satu destinasi kita dah tak kisah dengan colour dah sebenarnya nanti. Sebab kita rasa macam jiwa kita ni harmoni, keadaan keliling kita ni macam serasi dengan kita. Hai Kak Jaja. Thank you tengok. Kan suka warna hitam. Ya, husband Mira pun suka hitam. Bayangkanlah, adalah kerja pun suka semuanya baju hitam, lepas tu blazer hitam, lepas tu kalau pakai t-shirt pun hitam, baju tidur hitam. Kalau buka almari wardrobe tu, baju husband hitam. Aduh, cakap bila nak berwarna-warni ni kan, semua hitam je kan. Tapi hai Kak Jaja, thank you tengok. Tapi once warna itu menjadi kekuatan diri, just follow, tak ada masalah. Tapi kalau anak kita rasa macam, apa anak aku ni super agresif sangat, cuba tengok dia pakai baju warna apa. Mungkin kebetulan diri dia pun memang dah jenis yang dah memang sedia agresif, lepas tu kau tambah merah lagi agresif, memanglah susah nak dikontrol. So kita perkara tu kita kena kenal pasti. Betul. Kebanyakan lelaki suka hitam. Betul. Sama, Mira pun dulu ada kawan yang suka warna hitam aja. Perempuan pun suka hitam. Senang matching, betul. Tapi kadang nak bagi tahu rahsia, kadang-kadang luar semua hitam, tapi dalam dia ikut energi alam. Dia ikut energi hari. Macam tu, faham tak?
colourful kan kita pakaian kan kadang-kadang colourful kan. So yang dalam dia colourful kan, yang luar hitam je sentiasa. Okey Ayuni, terima kasih tengok. Terima kasih Kak Jaja tengok. InsyaAllah nanti besok Mira sharekan lagi terapi apa seterusnya. So far sekarang Mira cakap tentang terapi alam tu Mira menggunakan garam dan cleansing rumah kan Ayuni hari ni kan. So besok kita cerita yang lain pula. Sebenarnya banyak. Kadang-kadang hari ni Mira nak cerita pasal A, tapi oleh sebab energy you all memerlukan tajuk B, so mulut ni Allah dah suruh cakap tajuk B. Faham tak? Macam tu. So kita berdamai saja dengan alam. Everything is okay. Sebab everything tu Allah dah susun cantik. So kalau rasa nak marah-marah anak ke suami ke, tanya balik, apa salah aku ya Allah, minta ampun, settle. Okay. Okay. Thank you Kak Jaja. Semoga Kak Jaja pun happy sentiasa kan. Semoga you all semua kan. Sorry tengah masak. Mira pun kejap lagi nak masak. Kucing Mira pun dah buat muka comel. Dia nak makan ayam rebus. Kucing pun pandai demand tak apa Kak Jaja, nanti boleh tengok balik tau. Nanti sharekanlah kat mana-mana, kat grup-grup ke. Semoga diorang dapat ilmu ni. At the same time kita boleh bantu kat orang luar sana cakna dengan terapi alam pertama, dan kedua kenal lah Mytropic ni. Semoga lebih ramai yang kenal Mytropic. Okay, so kita ikut wave. Kan. Mia dah lapar dah. Diorang kucing-kucing Mia ni sejak diorang bunting ni nak dekat bersalin ni, Mia bagi ayam rebus kat diorang. So nanti dia happy sangat. Dia manja betul. Saja nak reward diorang. Okey, terima kasih korang. Dah pukul 6.24. Mia pun nak pergi masak. Masak ringkas-ringkas je. Terima kasih tau tonton. Minta maaf jika ada yang tak best. Okay. Nanti kalau apa-apa boleh roger-roger belakang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf semua. SKVK for you.